Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada para penonton dan juga kepada panelis kita. Bertemu kita pada wacana reformasi yang kelima dengan tajuknya iaitu Darurat Implikasi Terhadap Sistem Demokrasi. Okey. Sejak kebelakang ini kita sering dengar darurat berlaku di Malaysia, di Amerika dan juga di beberapa negara lain. Cuma persoalannya adalah untuk generasi kita pada kali ini, apakah bentuk darurat itu, dan kalau kita telusuri darurat di dalam negara kita mempunyai 9 kali darurat. Yang pertamanya adalah darurat tanah Melayu pada tahun 1948 sehingga 1960, konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1964, darurat di Sarawak pada tahun 1966, kemudian kita mengalami tragedi 13 Mei, yang ini kita semua tahu, darurat juga pada tahun 1969. Kemudian kita mempunyai darurat di Kelantan pada tahun 1977, iaitu krisis politik Menteri Besar Kelantan pada waktu itu. Kita juga ada darurat pada tahun 1977 di Sarawak, 2005 di Klang, 2013 di Muar dan Ledang berkaitan dengan jerebu, dan yang terkini pada tahun 2020 ada 3 darurat, iaitu darurat di Parlimen Batu Sapi, darurat di Parlimen Greek dan juga Dun Bugaya, dan yang terkini iaitu pengisytiharan proklamasi darurat pada 2020. Dan kita lihat contohnya di Jepun mengumumkan darurat di Tokyo pada 3 Januari, dan di Amerika juga sebuah negara demokrasi turut mengisytiharkan darurat pada 13 Mac, pada waktu itu Trump mengumumkan national emergency lah. Dan mungkin penambahan sikit lagi, mengikut laporan bernama 79 negara telah mengumumkan perintah darurat dengan pelbagai bentuk, laporan oleh Center for Civil and Political Rights. Jadi, untuk membincangkan darurat, kita ada panel kita iaitu saudara Muhammad Arif Ashrul. Apa khabar Encik Arif? Sihat Alhamdulillah, sihat. Okay. Sebelum tu, para penonton semua, saya nak perkenalkanlah sikit panel kita pada malam ini, iaitu Encik Muhammad Arif Ashrul, seorang pensyarah di Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM Raub. Bidang pengkhususannya adalah berkaitan dengan sains politik, dan beliau juga merupakan fellow penyelidik untuk reform dan seorang aktivis yang kuat, prominent untuk naratif Malaysia, dan bergiat aktif dalam penulisan ataupun sebagai kolumnis besar nama, bukan calang-calang orang yang kita jemput pada kali ini. Jadi Encik Arif ataupun panggil saudara Arif lah Boleh. Okay. Tapi sebelum saya minta dan saya mohon agar para penonton semua untuk like dan juga share perbincangan ataupun wacana kita pada kali ini agar kita boleh kongsikan pada lebih ramai orang lagi. Baik, Arif. Ya. Soalan yang mudah lah. Mungkin saya boleh bincangkan ataupun huraikan. Apakah itu darurat dan juga ciri-cirinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pada semua yang menonton. Dan terlebih dahulu saya ingin ucapkan terima kasihlah kepada Reform atas jemputan yang diberikan. Sebetulnya saya di sini untuk bincangkan darurat, biasanya bila kita bercakap pasal darurat ni banyak berkait dengan soal perlembagaan. Soal paling senang, darurat ni sangat berkait dengan perkara yang teknikal, iaitu berkait dengan undang-undang. Kebiasaan kita dengar perbincangan tentang darurat lebih ke arah aspek undang-undang. Namun kurang perbincangan dibincangkan dalam konteks political science sebenarnya, sebab ramai tak berani. Tapi saya malam ni menerima jemputan Reform atas dasar untuk mengulas tentang bagaimana darurat ni memberi implikasi kepada politik dalam konteks yang lebih luas lah kan. Tapi ialah sebelum kita bercakap pasal darurat, kita kena tahu lah apa yang dimaksudkan darurat. Sebenarnya dalam kata-kata yang mudah, darurat ni dimaksudkan sebagaimana suatu keadaan yang mana berkaitan dengan keselamatan, ekonomi, ketenteraman awam, yang mana keadaan ini sudah tidak dapat dikawal melalui sistem pentadbiran yang sedia ada. So dalam arti kata lain, maksudnya kerajaan yang sedia ada ataupun sistem pentadbiran yang sedia ada itu tidak mampu lagi untuk mengawal 3 aspek penting dalam pembentukan sebuah negara. So itu yang dikatakan darurat secara general lah, secara umum. Dan lebih spesifik, kalau dalam konteks Malaysia, kita melibatkan soal bagaimana darurat, sebab kita pun dah ada berapa kali, 9 kali darurat.
9 kali darurat bermula daripada pembentukan Malaysia lagi itu kan. Ciri darurat tu dah banyak ada. So kita nampak dekat sini kalau dalam konteks Malaysia, darurat itu biasanya dia berkait dengan perisytiharan yang dibuat oleh YDPA yang di-Pertuan Agong dalam konteks sini. Yang mana YDPA akan isytihar ataupun akan memasyurkan perisytiharan atau pewartaan darurat ni dalam konteks Malaysia lah. Dan lagi senang kita relate terus dengan Malaysia lah sebab kebanyakan dekat penonton dekat sini banyaknya orang awam kan. Yang mana soal darurat ni sebenarnya kita dah tahu dalam buku teks sekolah pun telah disebut kan. Cuma konsep itu secara umum dia berkaitan dengan soal mana keadaan di mana yang melibatkan keselamatan, ekonomi dan kesihatan awam yang mana tak boleh lagi dikawal. Tak boleh lagi dikawal bermakna tadbiran biasa tak boleh kawal, so dia menyebabkan satu pewartaan baru harus diumumkan, dimasyurkan. So YDP ambil alih untuk mengisytiharkan darurat berlaku dalam usaha untuk memastikan 3 aspek ni terjamin. So itu darurat dalam konteks yang lebih umum lah yang kita faham. Dan 3 perkara itu yang saya jelaskan tadi yang melibatkan keselamatan negara, kehidupan ekonomi, ketenteraman awam. Keselamatan negara, so kita banyak bercakap lah. Kalau dulu kita ada berkaitan dengan ancaman keselamatan nasional. Bila bercakap pasal keselamatan negara, dia berkait rapat dengan soal keselamatan di peringkat nasional ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil national security yang melibatkan tentang kepentingan nasional. Contoh macam penerobosan sempadan ataupun kalau dulu kita ada ancaman komunisme kan. So kerajaan isytiharkan darurat, perintah berkurung supaya tidak keluar rumah sebab pada waktu itu orang kata apa bukan sesi lah, apa kita panggil sebagai satu usaha untuk membasmi gerakan komunisme pada waktu itu diisytiharkan sebab dia melibatkan saat tentang national security atau keselamatan nasional. Kehidupan ekonomi pun sama. Kalau suatu perkara contoh yang sini sekarang berkait jugalah ketenteraman awam dengan kehidupan ekonomi ni sangat berkait sebenarnya kan. Contoh macam sekarang kalau kita cakap tentang health ataupun kesihatan, sekarang ancaman kesihatan awam betul, pandemik COVID-19 dia melibatkan soal ketenteraman awam dan juga dia akan memberikan kesan kepada kehidupan ekonomi. So dalam kata lain, kalau pandemik ini tidak boleh lagi dibasmi dengan sebetulnya, dihentikan rantaiannya, dia akan beri kesan pada masa depan dalam konteks ekonomi. So itu pun kita nampak secara literal secara mudah yang 3 perkara ni kalau dia tidak lagi mampu dikawal dalam konteks konseptual darurat harus diisytiharkan. Itu secara mudah lah buat setakat ni dulu. Okey, terima kasih. Penjelasan yang terperinci diberikan oleh Saudara Arif tadi berkaitan dengan istilah darurat, kemudian dari segi 3 elemen yang boleh diguna pakai untuk mengisytiharkan darurat ni. Dan kita pun tahu juga bahawa bila sebut tentang darurat, ia bermaksud pada keadaan yang susah yang datang ataupun datang yang tidak sangka-sangka dan memerlukan satu preemptif, satu langkah yang drastik untuk tangani lah. Okey, secara konseptual Arif dah sebut dengan tadi apakah itu darurat, kemudian apakah implikasi dia, ciri-cirinya. Maaf. Okey, Arif, soalan seterusnya, straight to the point. Adakah demokrasi itu membenarkan darurat dan kenapa? Ataupun adakah darurat itu kompatibel dengan demokrasi? Kenapa? Ataupun dibenarkan? Okay. Itu soalan yang sebenarnya bukan simple, itu soalan yang agak orang kata apa, satu soalan yang sangat penting. Sebelum kita bahaskan tentang konteks hubungan antara darurat dengan demokrasi, kita perlu tahu lah apa yang dimaksudkan dengan demokrasi. Kan dalam konteks demokrasi secara mudah demokrasi berkaitan dengan rakyat. Mana pemerintahan berasaskan rakyat dan oleh rakyat kan. Itu bahasa mudah, itu yang paling simple Abraham Lincoln telah beritahu. Tapi kebanyakan pada kita perbahasan tentang demokrasi ini berbeza ikut rantau. Dan perbahasan ikut rantau sangat berbeza demokrasi. Macam dalam konteks di barat, demokrasi betul berkait dengan soal menjunjung tinggi prinsip hak asasi, soal kesamaan, soal justice, soal keadilan. Konteks di barat, soal limitasi peranan negara, peranan kerajaan dalam pengurusan ekonomi especially-nya. Tapi dalam konteks di Asia Timur berbeza pula. Sebab apa? Dalam konteks Asia Timur model negara pun berbeza. Kalau di barat model demokrasi tu jelas, democratic state tu agak nampak dia punya elemen. Tapi dalam konteks Asia Timur ada beberapa sisi elemen demokrasi itu tidak nampak dan itu menimbulkan perbahasan yang lebih konstruktif, lebih komprehensif berkaitan dengan model demokrasi di Malaysia di dalam rantau Asia Timur. Mungkin kerana model negara di Asia Timur ni agak berbeza dengan di barat. Kalau di barat memang kita tahu dia punya ideologi
ideologi liberal demokrasi sangat kuat dalam konteks di barat. Tapi dalam Asia Timur, idea liberal demokrasi bukan tidak kuat, tapi wujud, tapi dalam bentuk acuan yang menepati aspek-aspek ketimuran. Dan oleh kerana itu, saya fikir bila masuknya perbahasan tentang demokrasi dalam konteks negara, dia lebih menjurus ke arah satu model penting dalam sebuah negara, perbahasan negara demokrasi di Asia khususnya lah, especially dalam konteks Asia Timur, melibatkan soal peranan model negara pembangunan dan sedia ada lah. Dalam masa yang sama juga, beberapa elemen demokrasi tidak betul-betul ditonjolkan dalam pengamalan di negara-negara Asia Timur khususnya. Kalau kita ambil contoh paling simpel, perbahasan tentang demokrasi di Malaysia itu pun banyak perspektif yang ambil kira. Kan? Sebab secara mudah demokrasi dia berkaitan dengan soal kedaulatan popular. Bukan soalan kebebasan untuk memilih pemimpin yang kita mahukan. Kan? Soalan dan juga melibatkan soal kewujudan pilihan raya yang terus dan beberapa elemen lain yang melibatkan soal kesamaan, soal bagaimana penerapan hak asasi itu ditekankan. So itu demokrasi secara konsep kan. Tapi dalam praktisnya bagaimana? So dalam itu saya cakap, dalam soal rantau dia berbeza. Dalam konteks lebih spesifik di Asia lagi berbeza. Dalam konteks yang lebih detail mengikut negara-negara sebenarnya itu pun berbeza sudah mengikut negara. Dan kalau negara kita confirm banyak sangat pandangan tentang demokrasi. Sebelum kita pergi darat, kita kena cakap pasal demokrasi dulu lah. Dan berbagai-bagai teori tentang, berbagai-bagai pandangan tentang demokrasi dalam konteks Malaysia. Especially banyak datang dari scholars lah, pemikir-pemikir di Malaysia. Antara yang menyatakan bahawa Malaysia ni sebuah negara demokrasi tapi beracuan sendiri. Kan? Beracuan sendiri. Kan? Ada juga yang mengatakan macam Harold Krauts, seorang sarjana mengatakan bahawa Malaysia ni sebuah negara yang pseudo-demokrasi. Kan? Pseudo-demokrasi bermaksud demokrasi tapi kebanyakan elemennya hanya palsu sahaja. Kan? Sebab ada kawalan daripada negara. Kemudian ada beberapa pandangan yang menyatakan tentang demokrasi di Malaysia lebih ke arah semi-demokrasi. Hanya sedikit saja elemen demokrasi itu ditekankan. Contoh macam Prof. William Case telah banyak nulis tentang demokrasi. Dan ada juga yang mengatakan Malaysia neither demokrasi, neither authoritarianism. So, apa Malaysia ni? Di tengah-tengah. Adakah dia, atau ada, so perbahasan itu membawa kepada satu bahasa lain yang dipanggil hybrid demokrasi. Yang mana demokrasi tapi bernama sahaja. Kan? Kemudian ada juga yang mengatakan macam Abah Mundro Kuah beritahu yang Malaysia ni lebih ke arah authoritarianism, populisme demokrasi. So maksudnya kita demokrasi tapi kita terlalu berpegang kuat pada satu sosok yang sosok pemimpin yang bersifat otoriter. Asli ini merujuk pada zaman Mahathir lah dahulu semasa di Perdana Menteri keempat. So banyak bahasan tentang demokrasi. Tapi dalam konteks ni adakah demokrasi menggunakan darurat? Itu persoalan yang dilontarkan. Ya, ada. Saya fikir soalan ini sangat penting sebab dia berkaitan dengan konsep juga. Sebab ada beberapa pandangan menyatakan bahawasanya darurat dalam negara demokrasi, darurat itu ada. Boleh, betul. Darurat itu dibolehkan. Contoh macam Agamben punya pandangan tentang state of exception. Dia lebih ke arah macam state of emergency juga sebenarnya yang sekolah Itali itu bangunkan. Cumanya, dia kata sebab apa dia kata boleh dalam demokrasi, sebab dia kata itu badan yang dianggap sebagai satu entiti yang berdaulat. Mengisytiharkan sesuatu atas dasar tiga perkara yang tadi. Ketenteraman awam, keselamatan negara dan juga berkaitan dengan kelangsungan ekonomi. Kelangsungan ekonomi. So dia kata dibenarkan dalam konteks demokrasi. Tapi prosedur mungkin berbeza dalam negara-negara tersebut. Kita punya model demokrasi pun berbeza lah kan. Sebab kita ada dua konteks eksekutif yang berbeza. Satu yang merujuk kepada eksekutif yang melibatkan soal ketua kerajaan dan satu lagi pandangan eksekutif yang melibatkan ketua negara iaitu YDPA. Konteks negara ni pun lebih kurang sama. Tapi dia kata dalam demokrasi dibenarkan sebab apa? Sebab itu perisytiharan yang dibuat oleh satu sovereign entity. Sovereign entity itu merujuk kepada kerajaan. Tapi ada juga pandangan kerajaan. So dalam konteks itu ada yang menyatakan bahawasanya darurat memang ada dalam ruang demokrasi itu sendiri. Tapi ada juga pandangan menyatakan bahawasanya bila disediakan darurat, secara automatik elemen demokrasi itu mati. Ada juga beberapa pandangan menyatakan sedemikian. Contoh macam di Hungary kan, sekarang ni tengah berlaku, especially ada COVID lah. Nanti mungkin detail tu saya boleh dalam contoh selepas ni lah. So secara awalan ni kita bangkitkan tentang perbahasan dahulu tentang
wujud ke darurat dalam demokrasi? Saya kata wujud. Atas dasar nama bahawasanya itu diisytiharkan oleh satu sovereign entity ataupun entiti yang dikatakan telah mendapat mandat, telah ada authority yang dikira sebagai satu badan yang berdaulat, iaitu kerajaan pemerintah itu sendiri. So perbahasan tu panjang lagi. Boleh tak kalau kita kata begini Arif, maksudnya darurat ni dia dibolehkan dalam sebuah negara demokrasi sebab kebanyakan negara yang mempunyai perlembagaan memang ada undang-undang berkaitan dengan darurat. Contohnya di Malaysia, kita ada perlembagaan kita sendiri menyatakan bahawa darurat tu boleh dilakukan. Jadi yalah, sebab kita dah bercakap tentang demokrasi, kita cakap tentang kelangsungan majoriti, kelangsungan kedaulatan popular, betul? Tentang kuasa majoriti. So sekiranya suatu mengancam kelangsungan majoriti ni, pasti akan ada yang akan memastikan kelangsungan tersebut, betul? So diperlukan undang-undang tersebut. Sebab itu yang orang kata apa, yang berkait dengan soal the rule of law dan lain-lain lagi. Maksudnya undang-undang tu penting walaupun dalam keadaan darurat dalam sebuah negara demokrasi, bila diisytiharkan darurat perlu ikut undang-undang. Boleh setuju tak dengan komen saya? Saya kalau bab ni memang saya setuju sangatlah, sebab saya ialah kita berpegang pada aspek falsafahan dalam konteks politik tu sendiri kan. Yang kita tahu manusia ni kalau tidak ditawar oleh sesuatu pasti dia akan cenderung untuk melakukan kekerasan. Curiosity, orang kata apa, kucak kaki tu akan berlaku. So saya fikir perlunya undang-undang sini, tapi undang-undang sini dan perbahasan undang-undang ni mungkin kita boleh serahkan pada orang undang-undang lah, tapi dari segi sudut falsafah, dari konteks politik kita boleh berbincang lah dalam konteks apakah undang-undang tu wujud untuk menghukum. Adakah undang-undang itu hanya, dan sebetulnya undang-undang ni apa sebenarnya? Adakah ia untuk menghukum ataupun adakah ia untuk membina kesedaran, ataupun dia wujud atas dasar untuk mendidik masyarakat ataupun yang kumpulan manusia yang duduk dalam satu wilayah. Jadi perbahasan dari sudut aspek filosofi lah sikit. Baik. Terima kasih Syarif. Saya tengok dekat ruangan chat Facebook sekarang ni ramai yang terkenang Syarif. Katanya macam tengah dengar kuliah sekarang ni. Banyak betul penyokong-penyokong yang kasih sayang kepada Syarif sekarang ni. Mungkin kalau ada bekas-bekas pelajar, alumni ataupun sesiapa saja yang ada soalan boleh tulis di ruangan komen, dan kalau yang belum like sila like dan juga share lah. Okey. Arif, kita beranjak kepada soalan seterusnya. Tadi Arif telah bagi tahu bahawa yalah, maksudnya darurat tu memang boleh dilakukan dalam sebuah negara yang demokrasi, dan maksudnya kita tak nafikan bahawa setiap perkara ni dia ada dua sisi baik dan juga sisi negatif. Dalam aspek darurat memang dibenarkan dalam sebuah negara yang mengamalkan demokrasi. Arif pun tadi sebut bahawa dalam perlembagaan pun ada dinyatakan juga undang-undang berkaitan dengan darurat ni. Jadi soalan saya seterusnya adalah, boleh tak kalau Arif terangkan sisi positif dan juga sisi negatif pemerintahan darurat ini? Kita tak nafikan bahawa darurat ni penting dalam keadaan tertentu, tetapi ada tak sisi positif dan negatif? Dan mungkin Arif boleh bagi contoh di luar negara yang sisi positif dan juga satu sisi negatif supaya kita boleh tahu bahawa darurat ni secara neutralnya elok, tetapi bila disalahguna tu ada tak kebarangkalian? Silakan Arif. Okay. Yalah, bila kita cakap tentang konteks ini berkaitan dengan soal kehidupan manusia. So, bila bercakap tentang kehidupan manusia, especially dalam konteks yang lebih luas, dia pasti akan ada pro and cons dia, betul? Kan? Ada pro and cons dia, ada positif, ada baiknya. Tapi, yalah, apabila kita bercakap dalam sesuatu ruang lingkup, sebagai seorang ahli akademik, saya harus melihat pada dua sisi yang penting lah, kan? Supaya perbahasan itu, argumentasi itu balance. Sebab saya tidak bercakap pada mana-mana kecenderungan. Saya cuba menjadikan perbahasan lebih balance sebab kita seorang ahli akademik kan. So, ya betul memang ada perkara yang positif dari sudut pelaksanaan darurat dan juga ada perkara yang negatif dalam konteks yang lebih bersifat global lah. Kan? Antara positifnya kita nampak dari segi paling simple kan. Pertelingkahan politik itu boleh dihentikan kalau dalam sebuah konteks negara tersebut mempunyai ketidakstabilan politik. Ketidakstabilan politik. Contoh macam di saya tak silap saya di India pada tahun 1975, krisis di antara orang Islam dengan
Hindu di sana. Pertelingkahan tersebut telah mencetuskan kekucar-kaciran di ruang awam di sana. Demonstrasi dilakukan, perbalahan sampai pertelingkahan kan, sampai menyebabkan berlakunya membunuh pun ada kan. So diisytiharkan emergency pada tahun 1975 dan betul benda itu memberikan kesan yang baik pada situasi politik di India pada waktu itu yang membawa kepada kesinambungannya pada hari ini. Walaupun masih ada krisis itu berlaku, tapi tidak seteruk pada sebelum 1975. So dalam konteks itu boleh menghentikan pertelingkahan politik. Dalam konteks yang lebih seterusnya, kita boleh tengok dari segi pengurusan keputusan eksekutif. Ataupun bukan ketulusan, kita panggil apa semua dalam bahasa Melayu, kelicinan. Kelicinan keputusan, pembuatan keputusan, especially dalam pengurusan krisis. So kita nampak sisi yang baik di situ ada. Sisi yang baik di darurat tu. Tapi dalam konteks yang lebih ke arah orang kata yang melibatkan peranan kerajaan tu sendiri. Kelicinan keputusan pembuatan kerajaan. Sebab kalau lah tidak, sebab kita tahu bila ada darurat, automatically pembangkang itu tidak ada. Kenapa pembangkang tidak ada? Sebab parlimen akan orang kata apa, nak kata digantung lah kan. Digantung, secara otomatik pembangkang tak boleh mainkan peranan, tak boleh menyuarakan. Terus dia punya pandangan di saluran ataupun di channel yang betul, iaitu parlimen kan. So automatically setiap tindakan kerajaan tu pasti tidak akan ada orang boleh persoalkan di parlimen kan. Tidak akan, itu situasi yang kita tak boleh nafikan, itu situasinya kan. Tapi ada kalanya dia beri kesan yang baik, especially dalam konteks krisis yang memerlukan pembuatan keputusan yang pantas. Pembuatan yang pantas macam hari ini lah, kita nampak mungkin ada sebab kenapa diisytihar darurat selain daripada kepentingan politik lah. Nanti kejap lagi kita bahaskan. Kita boleh bincang lebih lanjut. So, kita nampak kat situ pembuatan keputusan cepat. Tapi dalam konteks moral saya tak ingat beberapa contoh yang berkaitan dengan kelicinan. Tapi kebanyakan negara daripada global, apabila mereka isytiharkan darurat, terus biasanya dia nak memudahkan setiap orang kata tindakan politik mereka itu dilaksanakan kebiasaannya. Itulah sisi politik lah. Sekarang ni saya nampak dua lah, kalau nak bincang panjang ni agak panjang ni pun dah setengah kan. So dalam konteks yang kedua, view yang penting, ini sangat penting, ini yang banyak orang bahaskan, iaitu negative side of emergency kan? Sisi negatif darurat, ini sangat banyak. Sekarang ni yang saya nampak ada 5 kan? Yang pertama tentang bagaimana dia boleh beri kesan dari sudut perkembangan institusi demokratik dalam sebuah negara. Perkembangan institusi demokratik, contoh macam pilihan raya, agensi kerajaan yang harus deliver semua maklumat kerajaan. Dan ini yang berlaku di Hungary. Ini yang berlaku di Hungary, di mana Viktor Orban, dia punya presiden, menteri saya ingat, presiden, dikatakan telah mengisytiharkan darurat disebabkan oleh COVID juga alasannya sebenarnya. Tapi in the same time, dia telah melakukan satu penindasan kepada institusi demokratik yang mana menimbulkan wacana berkenaan dengan illiberal demokrasi di Hungary itu sendiri. Di Hungary itu sendiri. Yang mana peranan institusi demokratik itu telah dikesampingkan, telah dilimitkan peranannya dan banyak kecenderungan banyaknya dimonopoli oleh kuasa eksekutif itu sendiri. Yang kedua saya nampak tentang pencetusan kepada krisis, especially dalam konteks ekonomi hari ini. Ekonomi hari ini banyak kalau kita tengok ekonomi ini dekat Zimbabwe ni pun dia punya Emerson Mnangagwa, apa nama dia punya Perdana Menteri pun beritahu dia isytihar darurat sebab apa? Sebab COVID alasannya. Tapi implikasi dia sangat besar, iaitu ekonomi krisis. Ekonomi confirm bila ada darurat dia akan tidak, orang kata mungkin dia tengok pada konteks negara, ada setengah dia akan beri impak yang besar, ada setengah dia akan beri impak yang sangat kecil dari segi kestabilan ekonomi. So dari sisi ni, bila berlakunya krisis darurat, dia boleh beri kesan juga pada krisis ekonomi sebenarnya. Sebab itu yang terjadi di Zimbabwe sekarang ni. Dia terkena krisis ekonomi. Tadi kesan negatif yang kedua ada pandangan yang mengatakan bahawa darurat ni boleh meningkatkan ekonomi. Mungkin Syarif boleh komen sikit. Dia mungkin boleh meningkatkan ekonomi, mungkin dalam konteks yang lebih dalam konteks domestik mungkin boleh kot. Tapi saya fikir dalam konteks ini masa awal perisytiharan darurat dia akan bagi kesan. Kalau kita tengok masa perisytiharan darurat pun bursa pun jatuh sekejap. Pada masa awal darurat minggu lepas memang agak terkejut dia kata jatuh, tapi slowly akan naik balik. Itu pasaran saham lah.
Tapi dalam konteks ini, sebab kita kena faham dalam konteks ekonomi, apabila berlakunya, sebab kita tahu darurat di dalam konteks Malaysia ni berbeza. Sebab dia ada melibatkan tentang kelangsungan politik dan beberapa kes sebab ada berkaitan dengan pergolakan politik. So, bila berlaku yang ketidakstabilan politik, dia akan wujud pada ancaman ekonomi sebenarnya. Apa ancaman dia? Paling utama, pelaburan daripada negara asing. Negara FDI, dia akan tengok kelangsungan dia untuk pelaburan daripada luar. Dia jangan tengok dalam konteks kestabilan politik. Kestabilan politik. Kalau tak stable, bagaimana mereka nak laburkan negara tersebut? So, itu akan beri kesan sebenarnya. Walaupun kita kata, inilah ini, tapi itu hakikat yang berlaku. Sebab FDI kita makin lama makin turun. Makin lama makin turun. So, kita risau benda tu. So, memang akan bagi kesan pada ekonomi, walaupun macam mana pun. Cuma dari segi domestik ekonomi, mungkin dari segi pelaksanaan perancangan itu mungkin lebih akan, agak lebih mudah lah. Tapi untuk local ekonomi lah, dalam konteks itu yang dimasukkan, mungkin lah. Tapi kena ada perancangan yang lebih komprehensif oleh kerajaan. Dan saya nampak yang apa dia panggil pandangan yang ketiga yang menyatakan tentang soal negativiti dalam pelaksanaan emergency ni, saya nampak dari sudut kecenderungan untuk mencetuskan konsolidasi kuasa authoritarian tu sendiri. Dan kita nampak bila authoritarian ni tak semestinya tak boleh wujud dalam sebuah negara demokrasi. Boleh wujud. Sebab bila bercakap tentang autokratik, dia bukan cakap soal kumpulan manusia. Dia bukan cakap soal sistem saja. Dia bercakap tentang sosok politician tu sendiri, sosok pemimpin tu sendiri, cara, gaya, karisma dia, bagaimana dia mengartikulasi dia punya audience, ketegasan dalam politik, dia punya firmness of political style. Itu pun dia ambil kira. So itu yang terjadi sekarang ni. Sebab kita tahu bila darurat, kuasa eksekutif terus terang cakap is very powerful. It's very powerful. Cuma dalam konteks negara kita ni lain sikit lah kalau di luar. Kalau di luar. Very powerful sebenarnya. Sebab itu yang terjadi di Peru hari ni. Vizcarra. Saya tak sebut Latin. Vizcarra. Di sana, di Peru, memang betul. Dia mengisytiharkan darurat. In the same time, dia punya tindakan telah mengukuhkan sifat dia yang sifat autokratik di sana. Itu secara mudah. Kalau nak mudah lebih panjang, kita akan ambil masa yang lebih panjang. Dan yang terakhir, ini paling kita nampak dengan jelas lah bila darurat dilaksanakan. Especially di orang Gaza dalam konteks US ketika era Trump. Darurat ini sendiri boleh mencetuskan sentimen. Apa sentimen dia? Xenofobia. Bila white supremacy dibangkitkan macam-macam. So dia mencetuskan xenofobia. Ketakutan macam-macam dimainkan sentimen tentang white supremacy, tentang COVID-19, tentang hak individu untuk memilih COVID-19 itu boleh terima untuk kena tidak pada itu jadi macam pilihan diri nak terima ke tak COVID-19. So itu mencetuskan xenofobia dekat dalam ruang di US tu sendiri. So ini sisi negatif yang positif dan negatif yang saya nampak. Walaupun ada lebih negatif, cuma ada beberapa positif mungkin saya tak sempat nak pantau ataupun nak explore lagi dengan lebih luas sebab kita membahaskan dari segi konteks yang lebih luas iaitu politik. Kalau kita bahaskan dari segi undang-undang mungkin kita nampak spesifik, tapi saya bukan orang undang, susah nak ulas benda tu kan. So dia berkaitan dengan technicality kan, tentang kes-kes tertentu. So kita melihat dari ruang yang lebih besar iaitu bagaimana implikasi kepada ruang demokrasi, itu lebih ke arah soal perbahasan politik lah. Itu saja kot setakat ni. Okey, masih sedar Arif, panjang lebar Arif berikan tentang sisi positif dan juga tentang negatif tentang darurat ni. Okey, Arif dah bincangkan tentang definisi darurat, dia pun ciri-ciri kebaikan dan juga keburukan darurat dan sebagainya. Secara konseptual tu Arif dah bincangkan dengan terperinci. Jadi kita boleh faham darurat ni apa dan ada ketika adakah darurat ni boleh digunakan untuk kebaikan ataupun sebaliknya lah. Kita dah bincang semua tu. Jadi kita nak tengok, kita nak aplikasikan ke dalam negara kita lah. Okey, pada bulan Oktober 2020, ini kita bincang dalam negara kita, Kerajaan Perikatan Nasional ingin melaksanakan darurat. Okey, namun apa yang berlaku, Yang di-Pertuan Agong setelah memperhalusi permohonan dan berbincang dengan Majlis Raja-Raja Melayu telah menolak cadangan tersebut pada 25 Oktober. Ini darurat, percubaan darurat yang pertama lah yang dibuat oleh Kerajaan Perikatan Nasional itu. Boleh tak saudara ulas kenapa idea darurat ini boleh timbul oleh pihak kerajaan pada ketika itu? Pada konteks tu. Tadi Arif sebut kan, konteks tu berbeza kan, mengikut negara dan juga situasi kan. Kenapa?
So kita tahu kalau nak bercakap tentang krisis yang especially itu pasca sewaktu PRN Sabah berlaku lah, pilihan raya negeri di Sabah berlaku. Tapi nak cakap macam ni sebenarnya berkait dengan tentang kata apa, the clash of politics between paling simple dalam Perikatan Nasional itu sendiri dan juga Pakatan Harapan itu sendiri. Dan perbahasan itu juga dimulakan dengan soal legitimasi Perikatan Nasional itu sendiri. Kan? Bagaimana transisi kuasa berubah pada hujung Februari yang membabitkan soal langkah Sheraton. Kat situlah dibangkitkan naratif-naratif penting yang membahaskan tentang naiknya PN sebagai pemerintahan, dikata kerajaan tebuk atap, kerajaan pintu belakang. Dan perbahasan itu still lagi dibahaskan sampai hari ini. Memenuhi siri-siri pilihan raya PRT, pilihan raya kecil pasca COVID, pasca naiknya PN sebagai pemerintah yang bermula di sini, PRT sini, kemudian pergi pada Slim River, kan, yang paling kemudian pergi ke PRN Sabah itu sendiri, PRN Sabah itu sendiri, dan lebih menghangatkan suasana dalam konteks orang kata emergency proclamation ni, apabila Anwar Ibrahim ni kan datang, satu sosok yang sangat penting sebagai sosok kepembangkangan di Malaysia ni, telah mengisytiharkan yang dia ada numbers. Sewaktu pilihan raya negeri Sabah sudah berlangsung, dia kata dia ada numbers di peringkat nasional. Dan ini menciptakan satu gelombang yang agak kuat di Sabah pada waktu itu, yang menyebabkan berderu kita punya potensi pergi berkempen di Sabah kan pergi berkempen di Sabah, yang pada waktu itu Sabah sudah detect yang kes sangat tinggi dekat sana, sudah mula menular, especially di Tawau lah kan pada waktu itu, so menyebabkan kempen agak luar biasa di sewaktu PRN Sabah di sana. Mungkin saya mungkin tak pergi ke sana, tapi saya dapat khabar-khabar kawan-kawan pemerhati sana, termasuklah Cik Akmal Seli lah pada waktu itu kan. So di sana kita nampak dekat sana, dan balik kemudian pada tu pasca PRN tu kita nampak ciri orang kata apa, penularan COVID di Semenanjung, especially pada Sabah tu sendiri, dan naratif kata inilah puncanya orang politik lakukan. Dan memang pada waktu itu memang warisan skala di Sabah kan, dan naiknya Perikatan Nasional di sana, yang mana bersatu dilantik sebagai Menteri Besar di sana. Di situ pun sudah menimbul konflik. Dalam ketika era PRN Sabah tu pun dah ada konflik di antara Perikatan Nasional dan Barisan Nasional di sana. Walaupun Barisan Nasional dah menang pun, siri pertengkaran ni berterusan lagi. Especially dalam lantikan Menteri Besar, benda tu buat. Dan dalam masa sama, naratif Anwar ni yang kata I have numbers tu dibangkitkan lagi. Strong and formidable tu dibahaskan. So dibawa Agung pun Anwar pun pergi menghadap YDP dengan tak tahu numbers tu clear atau tidak, walaupun ada kata yang dia memang ada, tapi Agung call dan kemudian Agung minta masa 2 ke 3 hari macam tu kan, 2 ke 3 hari, and then untuk buat decision. Dan in the same time also ada usulan daripada Muhyiddin untuk istilahkan untuk wujudkan Agung Februari untuk melaksanakan darurat itu sendiri. Tapi permintaan itu ditolak. Oleh YDP. Atas dasar YDP kata itu bukan satu keperluan. Sebab Agung merasakan bahawa KKM masih boleh mengawal. Itu alasan Agung masih mengawal COVID-19. Dalam masa yang sama juga, kita kena satu pesanan penting YDP yang harus kita beri tekanan ataupun fokuskan, iaitu stop politicking, help the government to reduce rantaian COVID-19 itu sendiri. Itu pesanan Agung selepas menolak darurat. Itu yang paling utama. Dan kemudian maka kita nampak Batu Sapi diisytiharkan sebagai kawasan darurat kan. Diisytiharkan darurat di Batu Sapi, di Parlimen Batu Sapi sebab ada kekosongan kerusi ahli parlimen. Kemudian di Parlimen Greek kekosongan kursi Greek, dan juga di Don Bugaya di Sabah lah, patut Don Bugaya kan. So kita nampak betul COVID-19, tapi ada sisi lain juga yang harus dibincangkan. Kenapa waktu Parlimen Batu Sapi, Parlimen Greek, Don Bugaya boleh diisytiharkan darurat? Betul. Kenapa di Sabah tidak boleh? Pada waktu itu kan Perayaan Sabah itu sendiri. Perayaan Sabah. Dan kenapa pasca PRN baru nak diisytiharkan darurat? Itu pun dipersoalkan.
Dan saya nampak sebab dia berkait dengan soal krisis dalaman Perikatan Nasional jugalah. Especially di Parlimen Batu Sapi. Batu Sapi kat situ, kawasan Parlimen. Kat situ dah ada isu di peringkat nasional tentang legitimasi Sultan pada Muhyiddin itu sendiri kan. Di Parlimen Greek pun sama, peringkat nasional. Tapi di same time Parlimen Greek mungkin kita nampak dari segi konteks nasional, tapi di same time pergolakan dalaman di Perak pun saya nampak ada beri kesan juga sebenarnya. Dia beri kesan juga. So dan kemudian di Dewan Bergaya yang kita nampak pertelingkan ini berpanjangan di antara UMNO dan juga Bersatu, especially kan clear kita nampak kat situ. Dan sisi ni dibawa sampai hari ini. Sampai hari dan kita nampak yelah benda ni dah masuk soalan ke-6, dah masuk mungkin ada soalan seterusnya yang berkaitan dengan ni juga lepas ni kot. Tapi kita nampak kat sini peristirahatan darurat di Parlimen Batu Sapi, Parlimen Greek dan Dewan Bergaya bukan sahaja disebabkan oleh COVID-19, tapi ada sisi lain yang menyebabkan peristirahatan darurat itu dilakukan. Especially bagaimana kelangsungan kuasa ataupun kelangsungan pengaruh Perikatan Nasional di 3 kawasan. Soalannya Arif, saya nak tanya, Arif tadi sebut bahawa memang alasan yang digunakan adalah COVID lah. Kita pun tahu kan, saya rasa para penonton pun tahu bahawa alasan ni COVID. Tetapi dia ada sebab layers. Okay, sebab layers. Dan itu yang kita nak bincangkan sekarang ni. Dan Arif tadi sebut mengenai keabsahan ataupun legitimasi Arif tadi keabsahan pemerintah yang ada sekarang ni. Dan Arif juga sebut tadi bahawa berlaku konflik dalaman antara Perikatan Nasional. Memang pembangkang memberi tekanan, khususnya di pihak Pakatan Harapan dan juga Anwar Ibrahim memberi tekanan. Tetapi dalaman itu sendiri, dalam Perikatan Nasional, mungkin Arif boleh bagi tahu apa yang berlaku sebenarnya dalam Perikatan Nasional ni. Maksudnya ada pergelutan ke, ada ketidakpersefahaman ke, yang menyebabkan keadaan kuasa ini dia terumbang-ambing, khususnya hubungan antara UMNO dan juga Bersatu lah. Mungkin secara ringkas, Arif. Okey, kita nampak kat sini memang pergolakannya akan ada. Itu pun boleh berkait dengan soal citra politik kemelayuan juga. Dulu kita selalu dimainkan ke apa bahasa swat. Selalu dicanangkan bahawasanya orang Melayu ni tak ada pilih parti lain. Jangan pilih PAS ataupun UMNO saja. UMNO saja kan. Ada UMNO dipilih 2 ni saja. Tapi pasca 2015 kita nampak ada satu lagi sosok parti yang berteraskan naik, Bersatu sendiri. Dan kemudian Perikatan Nasional naik selepas daripada berlakunya siri PRK kecil yang menyebabkan berlakunya satu pemufakatan politik yang baru yang melibatkan soal parti politik kemelayuan Melayu yang melibatkan Bersatu, UMNO dan juga PAS kat situ. Tapi benda ni betul kita nampak Kesatuan Undi Melayu itu sendiri kan, Kesatuan Undi Melayu itu sendiri, Kesatuan Politik Melayu itu sendiri dalam pembentukan manifestasi dalam konteks Pakatan Politik itu sendiri kan. Tapi benda ni sebenarnya sudah dibahaskan bahawa benda ni akan menyebabkan berlakunya pertelingkahan politik. Especially dari segi paling simple, kita nampak lantikan sosok menteri besar di Perak di sini, di Johor tu sendiri, kemudian di Sabah, Pilihan Sabah tu dia ada siri dia menyebabkan berlakunya pergolakan politik ni sendirilah, pergulatan politik ni. Dan yang seterusnya yang kita nampak dari segi soal kelangsungan hubungan antara UMNO dan Bersatu, itu pun jadi isu apabila di segi agihan kerusi. Agihan kerusi di kawasan UMNO dan Bersatu. Sebab kita tahu Bersatu ni boleh dikirakan sebagai lahir dari rahim UMNO juga sebenarnya. Lahir daripada rahim UMNO. So kita nampak di situ ada kepentingan masing-masing, especially dalam konteks agihan kerusi, itu pun sama. Dan yang paling utama dari segi ini yang saya nampak dari segi kelangsungan parti itu sendiri, kelangsungan politik parti-parti Melayu ni. UMNO ada grassroots akar umbi yang sangat kuat. PAS ada akar umbi yang sangat kuat. Ada akar umbi yang sangat kuat. Bersatu. So itu yang dibahaskan pertelingkahan. Sebab apa? UMNO merasakan dia ada sokongan yang kuat dari segi akar umbi. Tapi kenapa Bersatu yang lebih mendominasi dari segi konteks kedudukan kuasa hari ini?
So nanti ni saya nampak yang menyebabkan berlakunya pergelutan di dalam Perikatan Nasional tu. Dicampur pula dalaman UMNO tu sendiri sudah ada beberapa kumpulan kan ni. So lagi spesifik lagi lah. So secara spesifik saya nampak itulah dari segi kelangsungan parti mana yang lebih sepatutnya mendominasi. Baik, Arif. Jadi untuk para penonton semua, jadi sebab itu kita adakan wacana sebegini. Kita lihat sejak akhir ini banyak wacana webinar yang telah dilakukan, tapi itu kebanyakannya dari segi aspek undang-undang dan juga politik. Tapi di sini reform kita ambil pandangan dari segi sains politik. Kita nak tengok ada layers itu. Memang betul bila kita baca kenyataan bahawa darurat ini diumumkan atas sebab COVID dan sebagainya. Tetapi ada sebab kenapa tindakan sedemikian diambil. Tak begitu Encik Arif, betul? Betul. Okey. Kita ada banyak soalan ni Arif. Saya terus ke soalan ni. Soalan yang banyak yang teknikal. Itulah. Kalau saya akan baca, nanti Arif mungkin terangkan secara ringkas lah. Saya rasa daripada Aiman. Bapa program baru ini menyebut bahawa darurat ini adalah satu keperluan. Kata beliau, PKP tidak memadai untuk memerangi pandemik COVID-19. Ia hanya berkesan jika dilaksanakan bersama pengisytiharan darurat. Apa pendapat Saudara Arif tentang perkara ini? Barang pun naik. Okey, banyak kesan sebenarnya. Betul. Ada satu sisi, kalau Aiman Aziz dengar dari awal, mungkin dia boleh clear kot dari konsep tu kan. Ada satu sisi apa yang Gopal Siram cakap ni betul. Darurat satu keperluan. Especially bila nak menguruskan krisis. Kan bila uruskan krisis ni kita nak decision tu cepat. Decision tu cepat kan. So prosedur yang sedia ada, bila adanya darurat dia ada ordinance yang diterapkan. So ordinance tersebut walaupun perkara dalam konteks ordinance itu bertentangan dengan perlembagaan tapi masih dikira sah kat dalam konteks tu. So setiap tindakan tu mungkin menyebabkan orang kata apa dari segi kelicinan pengurusan untuk menguruskan krisis lah. Tapi dalam masa yang sama juga sebenarnya dia bagi impak yang sangat besar. Impak yang sangat besar dari segi ketelusan. Pengisytiharan. Especially ketelusan ni pun banyak dibahaskan. Yang latest saya nampak dalam Facebook YB Amir Ahmad pun ada snap satu surat yang menyatakan pembelian barang-barang pusat kuarantin kan. Tapi alamat tu yang merujuk pada kereta. Yang itu merujuk satu parti yang saya tak nak sebut lah kat situ kan. Sebab benda ni masih lagi dibahaskan. Benda tu pun nampak kat situ ketelusan. Sebab tu orang kata ada kesan negatif dia. Ada kesan positif, ada kesan negatif. So dalam konteks ni. So kesan positif dia betul. Nak perang pandemik COVID-19, decision kena cepat. Betul. Tapi benda ni juga disuarakan oleh Anwar dahulu. Semasa PKP masa awal. Yang bajet dikeluarkan secara besar-besaran. Bantuan prihatin nasional. BPN pun diistilahkan buat bajet tanpa masuk kepada parlimen. Sebab kita tahu bila kita nak gunakan bajet negara, bajet kerajaan automatically harus melalui consent two-third majority of members of parliament, MPs kan, sebab berkaitan dengan bajet nasional. Tapi yang pada waktu itu tak. So itu yang bila persidangan parlimen kali perkara pertama selepas pasca COVID, soalan pertama Anwar bangkitkan tentang ini. Ya, sebab dia kata perlu ada pembahasan. Tapi betul, bila secara darurat automatically eksekutif yang akan menguruskan betul. Walaupun YDPA ada yang berkuasa untuk menentukan ordinance tu, kan, membentuk ordinance, tapi seperti yang dikatakan oleh Wahidin, ada satu jawatan kuasa khas. Bebas khas saya ingat yang akan menentukan, yang akan memainkan peranan mereka sebagai penasihat kat situ. So, apa yang Gopal Siram cakap ada benarnya, tapi ada yang juga kesan negatif dia. Kesan negatif dia kita risau adalah ketelusan lah setakat ni. Kesan negatif ketelusan. Kesan positif dia kelicinan penguatan keputusan. Saya betul lah. Sampai sekarang pun kita masih menunggu ya Arif, jawapan bebas tu masih tak ada. Itu pun dah dekat 2 minggu dah ni. Kan? Sebab kalau betul Muhyiddin nak make sure tindakan dia ni adalah relevan, betul, dia kena pastikan apa yang dibangkitkan tentang tujuan darurat tu kan harus tercapai lah. So maksudnya dia kena capai apa matlamat sebenar sebab dia buat darurat ni. Dia kata nak tackle COVID betul. So dia kena make sure rantaian COVID kita putus. Okey Arif, terima kasih. Ni soalan seterusnya mungkin Arif boleh ringkaskan daripada Muhammad Anas Ikram, darurat dan daulat dipersoalkan, apa pendapat sir?
Apa soalan dia ni? Yalah. Ni kawan ni rasanya ni. Okay. Darurat dan daulat dipersoalkan. Sedarurat ke daulat. Ini mungkin dia merujuk pada Anwar kot. Kan? Mungkin kenyataan Anwar yang kata tentang mempersoalkan tentang keputusan YDP untuk menerima usulan darurat. Sebab kita tahu darurat, perisytiharan darurat ni dilakukan sebab pertama sekali YDP kena puas hati dengan alasan kenapa darurat diperlukan. Once YDP berpuas hati, tapi sejauh mana kepuasan hati tu kita tak tahu kalau nak ukur lah, sebab dia melibatkan soal dalaman kan. Bila itu tanda bahawasanya YDP telah puas hati, so means that setiap putusan tidak boleh dipersoalkan sebenarnya kan. Tapi ada siri dia kan, ada pendapat macam seperti perkara Nincan dahulu, kemudian yang siri yang kedua ada yang kata boleh dicabar di mahkamah, kemudian tidak boleh dicabar, tapi bila dah berlakunya constitutional amendment, berlaku masa apa yang perisytiharan yang telah dilakukan oleh YDP automatically tak boleh dipersoalkan. Itu ada kan yang telah dipinggir kan, ada 150 kurungan berapa, 8 kan, saya tak ingat lah benda tu kan. Itu orang undang-undang untuk saksikan lah kan. Tapi kemudian Anwar datang ada dengan naratif minta supaya Anwar Ibrahim minta supaya YDP tarik balik perisytiharan darurat. So adalah naratif mengatakan bahawasanya daulat tuanku telah dipersoalkan. Tapi kemudian Anwar pun dah keluarkan statement semalam dia kata saya tak persoalkan tentang daulat, saya persoalkan supaya kita tahu betul parlimen digantung, tapi YDP ada kuasa untuk panggil ahli parlimen bersidang. So itu yang Anwar masukkan. So nak kata dia persoalkan daulat, mungkin saya rasa sebab media pun very powerful kat Malaysia ni kan, mainkan orang kata apa, tajuk-tajuk yang panas kan, yang itu biasa, itu kerja media kan. Mungkin itu kakak yang saya rasa dia cuba tanya. Tapi dalam konteks ni kita nak soalkan daulat, itu agak susah jugalah. Arif, maksudnya boleh tak kita nak bertanyakan balik kepada keputusan Mahkamah Agung? Maksudnya boleh lah kan? Boleh, tak ada masalah. Saya rasa untuk bukan mempersoalkan, tapi rasanya untuk justifikasi yang lebih detail, saya rasa ahli parlimen boleh saja untuk bertanya menggunakan kata apa, medium yang lebih sopan lah. Sebab kita tahu institusi berajuk ini satu sosok penting dalam orang Melayu. So kita kena beradab lah, tu je lah kan. Betul juga. Dan lagi pun bila Saudara Arif sebut tadi bahawa bila Anwar Ibrahim mempersoalkan tu, dia bercakap atas kapasiti ketua pembangkang, yang maksudnya diiktiraf di peringkat parlimen tu sendiri kan. Okay. Baik, dia ada autoriti lah maksudnya. Betul, dia ada. Soalan daripada banyak soalan ni Arif mungkin kau boleh. Tapi soalan dia macam lebih kurang sama je lah banyaknya. Relevan tidak darurat yang dilaksanakan oleh PM ketika itu kerana ianya dilihat sebagai ingin mengukuhkan kedudukannya ketika berlakunya isu kekurangan majoriti kerusi yang menyokong kerajaan. Saya dah ulas dah hujung-hujung ni saja. Kenapa oleh Nadia Rafiza? Ni Nadia Rafiza. Ni viral ni dia ni. Oh, ni yang viral Okey. Kita melaksanakan darurat dan PKP pada masa yang sama. Kenapa perlunya membunuh COVID menggunakan dua peluru yang berbeza? Okey, itu PKP dan juga darurat. Okay, Arif boleh jawab? Maksudnya kita dah ada PKP, kita ada darurat. Darurat kita ada PKP. Macam bukankah darurat kita boleh jawab semua? Ini rasanya yalah dalam kalau sebelum ni memang saya ada sentuh sedikit lah. Ya betul lah. Hari Isnin minggu lepas, berapa bulan lah, saya pun tak ingat lah. Minggu lepas memang disiarkan PKP. Itu pun dah petang siar bulan ke-6 kan. Kemudian esok pagi dah ada war-war kata ke yang darurat akan dilakukan kan. So kita pun dah standby pukul 11 pagi diumumkan darurat kan. Benda ni menimbulkan persoalan yang sangat jelas, besar. Sebab apa? Sebab kita tahu kejayaan PKP telah terbukti pada fasa pertama menurunkan rantaian COVID-19. So baru ada COVID PKP, kalau ikut dalam fasa pertama punya pelaksanaan, mungkin ada potensi untuk diselesaikan ataupun diputuskan rantaian. Tapi kenapa perlu darurat pula? Dengan situ timbul persoalan. So banyaklah dalam konteks yang ni dia melibatkan soal tentang kelangsungan kuasa, itu betul. Bagi saya itu memang satu benda yang sangat relevan dibahaskan. Sebab dia berkait dengan soal penggolakan politik dalam Perikatan Nasional sendiri. Kan sampaikan yang paling climax kita nampak bila Jazlan tarik YB Jazlan tarik sokongan kepada Muhyiddin kan.
Satu kerusi dalam 111, 108. Kan? So YB Jazlan tarik kerusi dan paling latest Nazri Aziz tarik kerusi, tarik sokongan pada Muhyiddin. So kat situ ternampak yang Muhyiddin ni dah bukan dia tidak hilang majoriti, tapi dia tidak hilang legitimasi, tapi dia kehilangan orang kata apa sokongan. Tapi sokongan tu masih lagi balance. Itu yang saya rasa yang Prof. Dr. Wong Chee Huat cakap apa majority alternatif. Yang dikatakan tu majority alternatif tu kan. Tapi kenapa darurat dilaksanakan? Ini memang betul lah berkaitan dengan kelangsungan kuasa. Automatically nak stop kat sini. Tapi for the time being lah sampai bulan 8. Kalau contohlah kalau darurat ni dengan darurat ni COVID-19 jaya diselesaikan, apa naratif lain yang boleh digunakan untuk memastikan kelangsungan ni pula? So itu persoalan yang harus ditimbulkan juga kan kalau bercakap tentang kelangsungan kuasa kan. Bagaimana? Sekarang ni adalah beberapa orang kata apa Shakira beritahu kan, dengan contoh macam di Trump jatuh disebabkan pengurusan COVID yang gagal kan? Tapi di Malaysia Muhyiddin berjaya kekal disebabkan oleh isu COVID ni sendiri, yang kejayaan bagaimana fasa pertama dahulu still dimainkan kejayaan tu. Cumanya konsistensi berkaitan dengan PKP ini yang jadi masalah, especially tentang ketika pasca PRN Sabah. Konsistensi komunikasi di antara kementerian, komunikasi di antara Majlis Keselamatan Negara dengan kementerian dengan kerajaan negeri, itu pun jadi masalah kat situ. So mungkin itu yang saya rasa Muhyiddin buat ada satu sebab yang ni berkait dengan soal kelicinan komunikasi pentadbiran darurat tu sendiri. Tapi saya nampak PKP sekarang tidak seketat seperti PKP pada fasa pertama lah. Dan kedua, saya rasa dekat sini kenapa di istilah darurat kita nampak kat sini signifikan peranan YDPA untuk stop politicking di kalangan ahli politik. Ada kat situ kan, kita nampak kat situ. So maksudnya sebab Agung, bukan saya pro pada YDPA, tidak, tapi saya nampak bahawasanya YDPA hari ini sekarang ni dia memainkan peranan yang signifikan dalam konteks kontrol isu-isu yang mungkin boleh mencetuskan ketidakpuasan hati di ruang awam, especially rakyat lah kan. So dia memang signifikan istilah darurat. In the same time nak stop politicking sebab YDPA dah beri amaran kan, pada bulan Oktober itu kan, stop politicking, fokus pada kita putuskan rancangan COVID dahulu. Tapi yelah, itu tak boleh salahkan mereka sebab mereka ahli politik. Bak kata kawan bak kata seorang kawan dia ahli politik, takkan dia nak tanam sayur pula kan. So kerja dia pun politik lah, mencetuskan isu, memainkan peranan. Tapi sebenarnya di Malaysia kita boleh dalam konteks ni COVID-19 ni, betul di musibah kita boleh ubah jadi orang kata pemuhibah ke apa kan, kerjasama yang baik antara perbankan dengan kerajaan pemerintah ke apa, stop politicking, kerja sama-sama boleh juga benda tu. Sebab ada beberapa negara yang mana mereka stop politicking tapi mereka fokus sit down saja untuk selesaikan putuskan rancangan COVID, macam New Zealand. Kejayaan New Zealand tu kita kena ambil contoh sebenarnya. Bagaimana profesionalisme ahli-ahli politik di New Zealand tu pun itu harus kita orang kata apa ambil iktibar ataupun kita boleh tengok dalam konteks lah. Tapi dalam konteks Malaysia ni ialah kebarangkalian real politik tu sangat tinggi lah dalam konteks Malaysia ni. Di New Zealand Arif sebut tadi menteri pun letak jawatan kan bila tadi Arif sebut bahawa kalau orang kawan Arif tadi sebut kata apa, kalau orang politik takkan nak kerja tanam sayur Sama juga kalau mereka yang mengkaji sains politik macam Arif, mestinya subjek Arif adalah kaitan dengan politik. Takkan tak boleh bincang dengan politik kan? Jadi saya fikir kita di Malaysia ni kena berpandangan lebih jauh lah. Saya rasa bidang Arif kaitan dengan sains. Okay Arif, ada banyak soalan ni, mungkin tak tahulah saya nak kita pilih lah kot. Banyak. Tapi lebih kurang sama ya soalan ni tentang kenapa perlu darurat. Paling simple lah. Macam Alif Hakimi, soalnya sampai bila darurat negara kita nampak semakin lemah semenjak 2-3 tahun kebelakang ini. Kalau berterusan rakyat akan makin goyah. Sejauh mana demokrasi ini melengkapi kita? Ini saya jawab tentang isu bagaimana manipulasi isu darurat tu kot, yang tadi tu. Yang berkaitan dengan kelangsungan kuasa. Kemudian Nik Husin, adakah kemungkinan darurat yang telah diumumkan UDPA akan berubah sekiranya berlaku penurunan secara mendadak berkenaan penularan COVID? Kan? Saya rasa jawatan kuasa tu yang akan tentu kan, kalau kan jawatan kuasa tu kan, jawatan kuasa tu yang bertindak sebagai penasihat pada YDPA punya decision sebenarnya. Itu yang fungsi mereka ni. Tapi jawatan kuasa tu belum ada. Itu yang sedang kita tunggu ni, siapa jawatan kuasa tu kan. Agak lambat sikit lah. Kemudian Jawabi,
Apa pendapat Encik Arif terhadap perwataan Emergency Ordinance 2021? Apakah unsur-unsur yang terkandung dalam ordinance tersebut yang boleh menjejaskan demokrasi di negara kita? Boleh menjejaskan demokrasi kita? Emergency Ordinance, sekejap. Saya okay. Yang terbaru ada beberapa unsur yang terbaru tu kan. Yang Emergency Ordinance 21 ni nak kata menjejaskan demokrasi negara kita, demokrasi ke negara kita tu pun harus dibahaskan juga kan. Demokrasi ke negara kita ni itu pun kena dibahaskan juga kan. Tapi yalah betul, sebenarnya memang betul bila cakap pasal emergency, banyak sisi negatif yang saya cakap tadi lah berkaitan dengan emergency ni. Sebenarnya ada sisi negatif dia. So kelangsungan dia ada kelangsungan selagi mana dominasi eksekutif tu terlalu powerful. Kalau at the same time sebenarnya bukan, betul kita punya parlimen ni tergantung, tapi sebenarnya peranan pembangkang tu penting sebenarnya dengan kita. Betul, check balance. Dan juga YDPA sebenarnya boleh mainkan peranan dia sebagai check and balance untuk pantau eksekutif yang sedia ada ni kan. Sebenarnya boleh. Nak kata jejas demokrasi, dia bergantung pada peranan aktor-aktor yang wujud dalam negara demokrasi kan. So Emergency Ordinance 21 lebih ke arah soal bagaimana nak memastikan ketenteraman awam. Betul, ini fasa pertama Emergency Ordinance darurat. Ordinance darurat 21. So kalau nak kata dia menjejaskan demokrasi, kita belum nampak sebab baru saja ordinance ni diketuskan. Possibility itu ada dalam politik, pasti ada. Cumanya tahap-tahap possibility tu yang tu kita tak boleh nak jangka lagi sekarang. Tapi once kalau tengok dalam situasi hari ni, kalau kerajaan sedia ada ni, dia orang kata apa, memberikan segala tindakan mereka memberikan kesan kepada kelangsungan demokrasi, saya rasa akan ramai banyak pihak yang akan menyuarakan suara mereka, especially pada rakyat. Sebab kita tahu legitimasi ni bukan saja melibatkan soal kuasa, tapi melibatkan soal bagaimana penerimaan rakyat itu sendiri. Penerimaan rakyat itu sendiri. Tapi di same time, Emergency Ordinance 21 ni juga sebenarnya satu benda yang baik juga untuk memastikan kelicinan. Saya masih tekankanlah tentang soal kelicinan pentadbiran ya. Kita perlu ada satu konsensus yang bersama untuk pastikan Emergency Ordinance ni tidak akan menjejaskan demokrasi negara. So means that pembangkang kena mainkan dia punya peranan check and balance walaupun parlimen tidak bersidang. Terima kasih Harif. Saya rasa ni yang soalan, kita ambil soalan yang terakhir lah kot. Daripada Adib. Daripada Adib Adib, siapa nama ni? Adib Mamasab. Soalan saya, wajar ke PH bekerjasama dengan BN, ahli parlimen yang ada kes? Soalan saya bertupa. Soalan saya bertupa. Ini soalan ni saya bertupa betul ni kan. Wajar ke PH bersama dengan BN, ahli parlimen yang ada kes? Saya punya stand mudah saja. We are fighting against corruption. Itu yang paling simple. Once kalau sebenarnya kalau mereka ini sudah terpalit dengan soal image yang mengaitkan mereka dengan soal kleptokrasi, korupsi dan misaccountability dan lain kan, disaccountability, misconduct, so saya rasa tak wajar sebenarnya. Cumanya kita tahu keadaan mendesak kan. Sebab sampai bila Anwar nak PM in waiting, sebab kata orang lah kan. So sampai bila? So pastinya ada sesuatu yang harus ditekankan, dan dengan orang kata apa, kegoyahan dalam Perikatan Nasional, mungkin itu satu kewajaran untuk PH ambil kesempatan untuk bekerjasama dengan BN, ahli parlimen daripada BN yang ada kes, dia kata kan kat sini. Tapi ada juga pandangan yang menyatakan bahawa UMNO yang banyak bersuara pada hari ini adalah golongan UMNO daripada kumpulan yang ada kes mahkamah. Tapi benda itu boleh dibahaskan lagi. Dan sekiranya kalau betul PH bekerjasama dan bila dah bekerjasama dan berjaya menjatuhkan pada Perikatan Nasional, dan mereka-mereka ni yang ada kes mahkamah tidak dibicarakan secara telus, saya rasa itu akan jadi isu yang sangat besar dari segi ketelusan Pakatan Harapan yang betul-betul menekankan soal reformasi, yang betul-betul menekankan tentang accountability dan ketelusan. Itu satu orang kata apa, memberikan kesan kepada soal credibility PH itu sendirilah. Walaupun ada yang setuju atau tidak setuju dengan pandangan ini, tapi saya fikir ini kecenderungan yang ada hari ini. Tapi politik semuanya berkaitan dengan soal kelangsungan kuasa. So itu yang dinyatakan bahawasanya politik is the art of possibility. Apa-apa boleh jadi dalam politik. Siapa sangka Anwar Mahathir boleh baik untuk dijatuhkan Barisan Nasional. Kemudian Anwar Mahathir keluar pula bergaduh. Dan Anwar pun berbaik dengan Najib Razak balik. Dia yang kata kan. So benda tu ada possibility dalam untuk berlaku.
Wajar tidak, itu bergantung pada tindakan mereka. Saya menarik agak dengan pertanyaan dengan jawapan Arif tadi. Maksudnya PH dia bawa aspirasi reformasi untuk perubahan dan sebagainya, lawan kleptokrasi dan sebagainya. Jadi sebab itu tidak seakan-akan kalau boleh janganlah bekerjasama dengan BN kan. Tetapi kita lihat di pihak Perikatan Nasional mereka boleh pula berkawan dengan BN. Walhal jadi semacam ada paradoks lah dekat situ. PH tak boleh berkawan tetapi Perikatan Nasional boleh. Kenapa ada sampai tahap itu? Maksudnya persepsi tu kan, adakah Perikatan Nasional sebagai tak membawa perubahan, reform? Saya ringkas saya. Mungkin saya dapat dekat situ lah sebab ada beberapa sebab PH yang kita sendiri mungkin kita tengok dari segi kewajaran mandat yang diberikan lah kan. So PH melalui satu prosedur yang melalui satu prosedur yang kata apa substantif dan telus lah sebab mereka dipilih melalui pilihan raya, menang dalam pilihan raya betul secara majoriti kan dalam pilihan raya. So bermaksud mandat mereka ni diberikan oleh kuasa majoriti kepada mereka. So dari segi ni legitimasi PH itu sebenarnya tidak boleh dipersoalkan sebab dia memperoleh mandat melalui prosedur dan jangkaan untuk PH menang pun pada waktu itu agak rendah sebenarnya kan. Ramai tak expect yang PH boleh menang kan. So dekat sini kita nampak bahawasanya dari segi mandat. Kemudian berlakunya lompat-melompat kan. So berlakunya satu situasi daripada langkah syaratan yang mana melibatkan PH bersatu, ada beberapa sebahagian bersatu keluar daripada PH betul kan, dan kesejalaman PH sendiri dalam PKR Azmin dan beberapa grup yang sudah keluar daripada Perikatan Nasional daripada Pakatan Harapan masuk Perikatan Nasional kat sini. So dekat sini kita dari segi ni saya nampak dia persoalan tentang legitimasi bagaimana parti pemerintah naik lah dalam konteks ni. PH kita nampak melalui prosedur yang betul. Perikatan Nasional bagaimana pula dia hanya melibatkan transisi kuasa yang melibatkan sesi lompat-melompat ahli parlimen kat situ yang menyebabkan mereka ini dipersoalkan. Dan nampak cantik pula bila mereka naik seminggu kemudian PKP kan COVID-19 kluster Seri Petaling kluster Seri Petaling dan mereka berjaya kontrol pandemik itu melalui PKP. So orang dah tak kisah dah tebuk atap ke tak tebuk atap, BPN pun dah berikan social safety net pun dah security social safety net pun dah diberikan dalam konteks jaringan sosial untuk bantu mereka terkesan dengan PKP. So dari situ dah nampak dah tutup imej kerajaan tebuk atap di sini. Yang banyak mainkan adalah biasa pemangkang saja yang skill mainkan. Tapi rakyat hari ni tak kisah. So apa kau berjaya urus PKP. So itu ada yang beritahu legitimasi Muhyiddin itu sebenarnya wujud disebabkan oleh kejayaan Muhyiddin untuk menguruskan COVID-19 itu sendiri. Dengan sosok DG yang sangat karisma kan. Dengan Ismail Sabri yang handle keselamatan dalam negeri pada waktu itu yang hari-hari keluar pakai baju. So benda tu sebenarnya orang kita nampak macam simple tapi sebenarnya mereka ni mainkan peranan untuk sustain Muhyiddin punya sosok politikus baru yang mana kita sebelum ni dah selalu terikat dengan perbalahan antara Anwar dengan Mahathir kan, dua figura besar politik kan. So hasilnya sampai masa timbul Muhyiddin satu sosok baru tapi kelangsungan kredibiliti Muhyiddin tu dia kembali goyah selepas pasca PRN tu sendirilah apabila ketidak konsistenan antara mereka ni untuk membuat keputusan especially dari segi pengurusan COVID dan pasca PRN Sabah itu menyebabkan kita tambah Arif iaitu sosok Dr. Zul sendiri bekas mufti wilayah. Ya sosok Dr. Zul pun sendiri dari segi sokongan untuk agama kan bagaimana agamawan memberikan sokongan kepada Perikatan Nasional itu penting. Itu antara sosok penting juga. Tapi adalah satu sosok yang sangat penting sebenarnya sebab dia memang dah ada followers yang sangat ramai anak murid yang sangat mengagumi dia. Saya pun sebenarnya mengagumi dia sebelum ni. So tapi yalah dia dah terjun dunia politik itu ya kesannya sebab dia sudah digelarkan sebagai orang politik so dia kena terima lah beberapa kesan kritikan ke apa yang lain. Itu sabar. Itulah kesan dia when we jump into politics itu. Baik, okey. Terima kasih Arif dan juga terima kasih kepada para penonton yang memberikan banyak soalan, banyak yang like, salam dekat Arif dan sebagainya.
Mungkin Arif kita conclusion dalam 2-3 minit. Mungkin Arif boleh beritahu apakah harapan Arif terhadap negara kita yang sedang mengalami COVID dan juga darurat ni, dan juga mungkin sedikit nasihat kepada pihak kerajaan ataupun dan juga rakyat lah. Dalam 2-3 minit Arif. Sila. Okey, harapan saya paling simple, memang benar. Kita nak pastikan bahawasanya dengan peristiwa darurat ni, dengan pelaksanaan KPP semula ni, PKP semula ni, agenda untuk menurunkan rantai COVID itu berjaya. Kita kena pastikan benda itu berjaya. Kalau tak berjaya, dia akan jadi timbul isu yang mana menatijahkan bahawasanya darurat disediakan untuk pelaksanaan kuasa. Dan itu saya rasa satu fasa yang besar ni, sebab kita daripada bulan 1 sampai bulan 8, lebih kurang 7 bulan kita akan berhadapan dengan ruang darurat, peristiwa darurat ni, pelaksanaan darurat. So sekarang ni dia agak mencabar untuk pemerintah, especially di luar media asing, untuk memastikan bahawasanya segala tujuan yang telah dinyatakan, segala pelaksanaan itu memberikan kesan yang positif, especially kepada rakyat itu sendiri. Sekarang ni kayu pun ni rakyat. Sekarang ni lah banyak rakyat tak berhati. Sebab PKP lagi, darurat lagi, dah terkesan banyak. Especially yang melibatkan soal kelangsungan ekonomi. So benda tu dia kena pastikan bahawasanya tindakan mereka ni memberi kesan yang baik kepada rakyat sendiri. Dan dari segi sudut rakyat, sebagai saya seorang rakyat pun, apa yang sudah diumumkan sekarang, so ini masa untuk kita support lah, ada beri kerjasama. Dalam masa yang sama, mainkan peranan kita sebagai suara umum, suara majoriti. So maksud kita ni juga sebenarnya rakyat ni is a watchdog, ataupun kita panggil, mungkin bahasa dalam Melayu agak kasar, anjing pemerhati, tapi itulah tugas rakyat sebenarnya. Watchdog, dia perhatikan segala tingkah laku kerajaan. Sebenarnya rakyat ada kuasa. Orang Malaysia ni, cuma orang Malaysia ni tak suka berbalah. Dia tak suka pergelangan kuasa berasaskan bandara. Kita ni perubahan kuasa secara amat. So kita tunggulah PR ni macam mana. So, itu saja kot buat masa ni. Okey, baik. Terima kasih kepada saudara Arif atas perbincangan yang menarik, menerangkan apa itu darurat, adakah darurat itu bersesuaian dengan demokrasi, sisi positif darurat, dan kita bawa wacana kita ke dalam konteks negara. Para penonton yang dikasihi sekalian semua, ini sebenarnya tujuan kenapa reform kita buat wacana sebegini atau wacana reformasi ini, agar untuk kita memberi pendidikan, pendedahan berkaitan dengan institusi negara dan juga berkaitan dengan pendidikan politik. Kita akan bersifat neutral, macam seperti tadi Arif sebut, dia nyatakan juga bahawa ada sisi positif dan juga sisi negatif, tetapi walaupun dalam keadaan darurat, pihak pembangkang ataupun rakyat sendiri ataupun masyarakat madani, contohnya macam reform dan juga saudara Arif sebagai seorang pensyarah dalam bidang sains politik, itu tidak menjadikan kita untuk memberi pandangan ataupun mengkritik ataupun check and balance sebagai watchdog yang tadi Arif sebut tadi tu. Baik. Untuk makluman penonton sekalian, kita reform akan bergiat aktif lah selepas ini, webinar selepas ini lah, sebab dah dekat PKP kan, jadi kita pun tak boleh nak keluar kan. Jadi kita harap lepas ini anda semua akan ikut follow reform punya Facebook, Instagram dan juga Twitter. Jadi mewakili Reform Institute for Political Reform and Democracy, kami ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Saudara Arif kerana sudi untuk melapangkan masa, penyelidik kami juga untuk Arif ni. Terima kasih banyak Arif. Dan juga terima kasih jemput. Terima kasih bagi ruang. Baik. Dan juga kepada para penonton yang tengok kita lebih kurang dalam sejam 14 minit lah, dan kurang sejam tu. Baik, kita akhiri dengan terima kasih. Kita jumpa lagi.